Didik TV KPM. Okey. Seterusnya kita tengok ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Okey, kita ada dua faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Faktor luaran dan faktor dalaman. Okey, seterusnya kita tengok kepada faktor luaran. Okey, faktor luaran yang pertama ialah keamatan cahaya. Yang kedua, kepekatan karbon dioksida dan yang ketiga, peningkatan suhu. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, rajah yang cikgu ada ini, graf yang cikgu ada ini ialah menunjukkan pada paksi X ialah kepekatan cahaya dan pada paksi Y menunjukkan kadar fotosintesis. Okey, di dalam graf ini juga ada titik P dan titik R. Jadi, cikgu tak nak buang masa, cikgu nak tanya kepada murid-murid cikgu, okey, apakah ataupun terangkan kesan keamatan cahaya terhadap kadar fotosintesis. Okey. Siapa boleh? Niza tu cikgu, angkat tangan. Niza. Okey Niza, teruskan. Okay. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar fotosintesis sehingga titik P. Okey, terima kasih Niza. Maksudnya dekat situ, okey, bila kita tengok graf ini, dia berkadar terus. Graf ni kenapa ada graf 1 dan graf 2? Dia bergantung kepada peratus karbon dioksida yang dibekalkan. Bila karbon dioksida itu dibekalkan dengan kuantiti yang banyak, dia kadar fotosintesis akan lebih tinggi dibandingkan dengan karbon dioksida yang dibekalkan secara sedikit. Okey, jadi kita nampak seterusnya cikgu nak tanya lagi. Okey, tadi jawapan dia semakin tinggi keamatan cahaya, kadar fotosintesis juga semakin bertambah sehingga mencapai tahap P. Bila dah sampai tahap P, dia dah tak boleh bertambah lagi. Okey, pergerakan dia menjadi malar walaupun malar tu maksudnya seragam walaupun keamatan cahaya meningkat. Okey, soalan yang seterusnya, kita dah belajar tadi kan apa itu keamatan cahaya. Okey, nyatakan kadar fotosintesis tumbuhan pada sepanjang hari. Okey, kita ada satu hari, dekat jadual ni ada tulis pagi, tengah hari, petang dan mendung. Okey. Jadi, okey, siapa boleh bagi tahu cikgu pada waktu bilakah kadar fotosintesis yang paling tinggi? Siapa nak jawab? Siapa? Okey, Pravin. Waktu tengah hari, cikgu. Okey, waktu tengah hari. Confident ya, Pravin? Betul ke? Okey, yang lain pun mengangguk. Okey, kita tengok jawapannya. Okey, betul. Tahniah. Jadi, pada waktu tengah hari, kadar fotosintesis adalah lebih tinggi. Kenapa? Okey, kita selalu keluar soalan. Kenapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu kenapa? Siapa nak jawab? Okey, angkat tangan. Niza. Sebab pada masa itu suhu dengan keamatan cahaya dia tinggi. Betul. Pada masa itu kan tengah hari, cahaya matahari terik kan? Okey, bila cahaya matahari terik, keamatan cahaya juga jadi tinggi. Betul ya Tabah? Ya. Okey, dan suhu juga jadi tinggi, jadi panas. Okey, terima kasih Niza. Seterusnya, kita tengok pula perkaitan di antara karbon dioksida dengan kadar fotosintesis. Okey, sama juga. Kita ada graf. Okey, kalau dalam ujian selalu keluar graf macam ni, kita akan terus menjawab. Okey, apakah jawapan dia jika soalan dia terangkan perkaitan dia? Okey, siapa boleh jawab? Okey, Hakim. Dah senyap dia tadi. Okey, Hakim. Semakin tinggi kepekatan karbon dioksida, semakin tinggi kadar fotosintesis. Okey, terima kasih Hakim. Okey, kita tengok ya, semakin tinggi kepekatan karbon dioksida, semakin tinggi kadar fotosintesis. Karbon dioksida diperlukan oleh tumbuhan untuk mensintesiskan glukosa. Okey, seterusnya kita pergi kepada nyatakan. Okey, soalan seterusnya, nyatakan kesan kepekatan karbon dioksida terhadap kadar fotosintesis. Okey, siapa yang rasa nak volunteer jawab soalan ni? Okey, siapa yang volunteer angkat tangan? Pravin? Boleh? Hakim? Sila Hakim. Jangan teragak-agak.
kepekatan karbon dioksida menyebabkan peningkatan kadar fotosintesis selagi tiada faktor penghangat. Okey, itu jawapan Hakim. Kita tengok pula jawapan yang cikgu ada. Kepekatan karbon dioksida akan menyebabkan, ya betul Hakim ya, menyebabkan peningkatan kadar fotosintesis selagi tiada faktor penghat. Walau macam mana pun, kita masih ada faktor penghat iaitu cahaya. Kita masih ada cahaya sebagai faktor penghat. Okey, jadi di sini kita kena tengok apa akan berlaku jika cahaya yang dibekalkan rendah. Jadi kadar fotosintesisnya akan lebih rendah berbanding peratus cahaya yang kita bekalkan lebih banyak. Okey, seterusnya, okey, ni graf ni kita tengok lain sikit pelik sikit, iaitu kesan suhu persekitaran terhadap kadar fotosintesis. Okey. Siapa boleh beri jawapan pada cikgu? Okey. Okey, Nurul. Setiap peningkatan suhu sebanyak 10% akan meningkatkan kadar fotosintesis sebanyak sekali ganda sehingga mencapai tahap optimum. Okey, kita tengok graf ni Graf ni mula-mula dia menurun. Lepas tu dia meningkat. Okey, Nurul kata setiap peningkatan suhu sebanyak 10 darjah Celsius. Okey, 10 darjah Celsius ya Nurul, bukan 10%. 10 darjah Celsius akan meningkatkan kadar fotosintesis sekali ganda. Sekali ganda. Dia meningkat je, fotosintesis akan cepat. Okey, sehinggalah dia mencapai satu tahap optimum. Okey, di mana tahap optimum? Di sini adalah tahap optimum ya. Di titik yang paling tinggi, graf yang paling tinggi adalah tahap optimum. Okey, suhu optimum bagi kebanyakan tumbuhan adalah di antara 25 dan 30 darjah Celsius. Okey, dapat semua? Okey. Cikgu, saya ada satu soalan. Ya, okey. Jadi kalau kita melihat kepada peratusan 25 hingga 30% itu, adakah ia juga akan berbeza mengikut kawasan ataupun negeri umpamanya? Katalah negara kita tropika kan. Jadi di kawasan yang macam lebih sejuk dan sebagainya, adakah itu juga akan turut mempengaruhi perbezaan fotosintesis? Suhu memang mempengaruhi ya Tabah. Dia memang mempengaruhi pertumbuhan ataupun kadar fotosintesis. Okey, contohnya dekat negara sejuk, okey, suhu dia rendah kan? Suhu dia rendah kurang daripada 10 darjah Celsius. Ya, betul. Jadi kadar fotosintesisnya akan jadi lambat. Okey, tapi kalau suhu yang tinggi, contohnya kat padang pasir kita tengok pokok padang pasir tak sama dengan pokok kita. Kenapa? Betul. Sebab suhu mereka tinggi. Bila suhu mereka tinggi, pokok mereka akan jadi kecil-kecil. Ya. Jadi kecil-kecil sebab itulah yang akan berlaku. Kita tengok slide Tabah yang slide akan datang. Yang ni kita nak tanya pula. Tadi Tabah dah tanya kan? Okey, apa kesan suhu yang terlalu tinggi terhadap kadar fotosintesis? Okey, siapa yang boleh bagi cikgu? Hebat-hebat ni. Okey, Pravin. Proses fotosintesis terhenti sebab sel tumbuhan mati. Okey, itu jawapan Pravin ya. Itu yang jadi fotosintesis akan berhenti Tabah. Sebab sel tumbuhan akan musnah. Ya, kita tengok graf di sini kan. Graf di sini apabila suhu melebihi 40 darjah Celsius, okey, proses fotosintesis ni makin lama dia akan makin merosot. Bila lama-lama dia tak melakukan proses fotosintesis, tumbuhan akan mati. Okey. Patutlah kadang-kadang bila kita letak tumbuhan di sesuatu tempat yang agak tinggi suhu akan menyebabkan pokok itu mati. Lama-lama kita nampak dia kering kan, daun dia kering dan lama-lama dia tak boleh nak buat makanan. Macam kita jugalah kalau di tempat yang terlalu panas kering tu. Ya, betul Tabah. Okey, seterusnya kita tengok nyatakan julat suhu. Tadi cikgu dah bagi tahu kan, nyatakan julat suhu yang sesuai. Siapa boleh jawab? Okey, Niza. Julat suhu yang sesuai 25 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Tadi cikgu dah bagi tahu kan, julatnya ialah 25 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius. Disesuailah dekat Malaysia kan. Sebab Malaysia suhu kita tidak terlalu tinggi. Kan? Okey, seterusnya kita tengok nyatakan dua faktor penyebab kadar fotosintesis rendah ketika cuaca mendung. Okey, kenapa?
Ini soalan yang terakhir sebelum kita pergi berehat juga. Okey. Okey, siapa boleh jawab? Okey, Hakim. Saya cuba je. Okey. Bila cuaca mendung, bermaksud cuaca menjadi gelap. Oleh itu cahaya matahari akan berkurangan dan suhu juga menjadi rendah. So secara tak langsung kadar fotosintesis juga dia menjadi lebih rendah. Okey, bagus jawapan kamu, Hakim. Memang sangat cemerlang. Didik TV KPM